Okey, baiklah. Sementara kod QR masih dipaparkan pada skrin anda, saya akan mulakan webinar ini. Jambangan bunga cantik dikarang, dihias indah si anak dara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati barisan pegawai, para pensyarah, panel-panel, kaunselor, div-div jemputan, mahasiswa-mahasiswi dan para peserta atas kesudian dalam menyertai program ini. Saya, Wani Nur Syamira binti Hassan, selaku moderator amat mengalu-alukan penyertaan tuan-puan dan Assalamualaikum, salam tanpa stres serta selamat datang ke webinar intervensi pengurusan stres, Dear Stress, Let's Break Up. Untuk makluman semua, webinar ini merupakan usaha khas dari sektor psikologi dan kaunseling, Pejabat Pendidikan Daerah Kapit Sarawak dan dimayakan khas untuk memberi pemahaman yang luas mengenai stres, termasuklah mengenal pasti faktor, kesan serta strategi terbaik untuk menangani stres. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan webinar ini dengan aktiviti ice breaking, iaitu take a picture of something. Para hadirin diminta mengambil gambar secara rawak dan menaikkan gambar tersebut dalam pautan yang telah disematkan. Saya akan tunjukkan tutorial ringkas untuk upload perkongsian anda semua. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak? Boleh nampak ke tidak? Ada. Boleh, Nampak. boleh. Okay. Ada. Okey, seperti biasa mungkin ada yang sudah biasa menggunakan aktiviti ini. Di sini ada button tambah ataupun pensel ke pen ni. Okey. Kemudian tekan seperti biasa dan boleh add subjek kamu. Di sini ada button upload dan juga button kamera. Untuk upload ni kamu boleh pilihlah, kamu boleh ambil gambar banyak-banyak dan pilih mana satu gambar yang kamu mau upload. Dan untuk kamera ni secara rawak, memang directly, secara teruslah. Okey, jadi saya akan upload terlebih dahulu. Sebentar. Lagi semua. Boleh letakkan caption juga pada ruangan ni. Okey. Kemudian tekan button publish. Okey. Jadi ini secara ringkas untuk melakukan aktiviti ini. Para hadirin boleh boleh berbuat sedemikian. Para peserta diberi masa selama 3 minit untuk aktiviti ini. Persilakan. Kalau ada soalan boleh unmute lah untuk cara buat aktiviti ini. Okay. 3 minit dari sekarang. Ya Allah Tuhan.
Okey, baiklah, saya ada nampak dan saya percaya peserta yang lain pun ada nampak paparan skrin yang sama. Di sini sudah banyak perkongsian daripada para peserta. Okey, saya baca daripada bawah. Ya. Okey. Wow, ini hand sanitizer. Jangan lupa sanitize semua. Okey, ini pesanan yang ringkas tapi sangat-sangat bermanfaat jugalah kan untuk kita semua walaupun kita berada di fasa endemik tapi masih memerlukan sanitizer ni semualah kan, kebersihan. Okey. Seterusnya ini daripada, saya tidak tahu daripada siapa tapi dia ada kongsikan ni caption, subjek yang dia tulis. Good morning untuk orang yang peserta yang telah sharekan benda ni. Rules: be brave, do what's right, seek justice, be generous, responsible, help others, show manner, be humble and love the woman of your life. Wow. Yang last kali tu love lah the woman ya. Okay, seterusnya dugaan hidup di pagi hari. Ini sepertinya saya tahu ya siapa yang upload ni. Ya, selagi kita bergelar seorang manusia dan masih hidup, kita tidak akan lari daripada dugaan, cabaran, kan? Manusia yang tidak ada masalah adalah manusia yang bermasalah sebenarnya lah. Okey, seterusnya International Counselling Association of Malaysia, Perkama. Wow, kita ada peserta daripada Perkama juga. Good morning. Ada api-api lagi, mesti semangatnya sedang membara-bara. Okey, wow, saya rindu bangunan ini. Pagi from TAS. Wow, ini saya kurang pasti siapa, tapi semoga dipermudahkan juga. Wow. Okey, seterusnya semoga kita semua dikurniakan kejayaan. Amin. #masih berjuang. Hashtag lagi saya tambah. Berjuang sehingga akhir hayat. Sebab kita setiap hari-hari kita pun adalah perjuangan juga kan. Wow, belum mula slot lagi sudah ada nota ya. Wow, saya sangat-sangat amazed. Okey. Ini sakit kepala, fresh care ada. Okey, ini mempromosi ya minyak angin. Saya rasa ini salah satu
ubat yang penting lah untuk kita ni yang sedang hashtag masih berjuang. Disebabkan kita ni pun kadang-kadang ada masa yang kita kurang sehat dan sebagainya dalam keadaan yang puasa lagi kan. Good morning everyone, have a nice day. Never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, undone or forgotten. So take it as a lesson and move on. Ya, move on lah. Please lah move on. Okay, teruskan perjuangan sahabat semua. Wow. Ini soalan apa ni? Psikometrik kah? Maafkan saya kalau saya salah. Tapi wow, semangat. Okay, seterusnya morning semua, selamat menjalankan. Kenapa ini bertukar ini? Selamat menjalankan kerja. Wah, dapat bagi bunga-bunga. Ini bunganya bunga raya kan? Bunga raya. Dianggap bunga raya lah. Okay. Wow, Ekon ya. Be a cool person, not a cold one. Wow. Kita tengok lagi Ekonnya. Best pula ni. Dengar slot di bawah Ekon. Okay, seterusnya. Where flowers bloom, so does hope. Lady Bird Johnson. Wow. Bunga ya. Ini saya rasa ini bunga bagi saya lah. Ini bunga tulip. Sorry ya kalau salah, tapi itu saja yang saya tahu. Rindu kawan pagi-pagi ni. Oh, Wani. Sweet betul. Saya rasa saya tahu juga ini siapa. Kemudian, selamat pagi rakan-rakanku. Sama-sama kita jaga kebersihan. Ya, pastikan ya, selamat pagi dunia yang cantik ni, yang post ni. Tisu ni jangan lupa buang ya. Jangan buang di rata-rata tempat. Kita sama-sama memberi nasihat ya gitu. Okay. Itu sahaja untuk aktiviti ice breaking. Saya refresh lagi sekali. Misalkan kalau ada terlepas pandang. Coba saya tengok-tengok lagi. Adakah? Rasanya tiada. Okey. Seterusnya. Cek ya. Okey, seterusnya kita terima kasih atas penyertaan peserta semua dalam aktiviti ice breaking kita tadi. Okey, sangat-sangat bermanfaat dan memang randomly lah. Okey, seterusnya kita akan teruskan webinar ini kepada slot yang pertama. Ya, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua para peserta webinar intervensi pengurusan stres. Dear Stress, Let's Break Up. Terlebih dahulu, saya dan pihak jawatan kuasa program ini ingin memohon maaf atas masalah teknikal yang berlaku pada awal pagi tadi. Dan pihak kami telah mengambil inisiatif baharu untuk merakamkan webinar ini. Dan nanti para peserta masih boleh claim jam bimbingan dan juga e-sijil daripada pihak kami melalui langkah seterusnya yang akan dikongsikan oleh ketua kami lah, iaitu Cik Vanida ataupun Cik Bibiana dalam grup WhatsApp untuk tujuan perhubungan lah, memudahkan urusan untuk klaim-klaim nanti. Okey, jadi kami akan teruskan kepada slot yang pertama. Yang akan disampaikan oleh Cik Bibiana. Untuk makluman semua, sekali lagi saya maklumkan bahawa Cik Bibiana merupakan seorang kaunselor pelatih yang sedang praktikal di Pejabat Pendidikan Daerah Kapit Sarawak dan merupakan mahasiswi kaunseling tahun akhir di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Untuk itu, saya mempersilakan Cik Bibiana untuk menyampaikan slot yang pertama ini. Dipersilakan. Thank you Wani, sebab dah buat yang terbaik lah, walaupun kita dah mengalami masalah teknikal sebelum ni dan perlu record balik. Thank you dah menceriakan
situasi kita lah, dan dengan Vanida juga stres. Saya harap apa yang kita sampaikan pun dapat mereka terima, sebab bukan masalah tu yang jadi keutamaan kita, tetapi apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta. So saya ingin perkenalkan diri. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Nama saya Bibiana Najampi. Saya merupakan konselor pelatih dari Konslik tahun saya merupakan halo semua, saya Bibiana Najampi. Saya merupakan konselor pelatih dari Unimas yang sekarang sedang menjalankan internship di Pejabat Pendidikan Daerah Kapit. So, thank you semua sebab sudi hadir untuk menyertai program kami, walaupun sebelum ni kita mengalami beberapa masalah teknikal dan kami terpaksa record, tapi saya harap apa yang ingin kami sampaikan dapat memberi manfaat lah, dapat disampaikan dengan jelas, walaupun cara dia berbeza-beza macam ni. Saya nak tanya lah, kita semua tahu kan stres itu apa, macam mana stres tu boleh terjadi. Kita semua pun tahu, semua orang pun pernah mengalami stres dalam situasi yang berbeza. Cuma cara kita menguruskan stres saja yang berbeza kan. Dan setiap orang pun mempunyai tahap stres yang berbeza. Sebab kita ni dia macam ketahanan mental tu tak sama kan. Ada yang kamu rasa tu terberat bagi kamu, tapi bagi orang lain dia masih biasa saja sebab mereka selalu menghadapi masalah yang sama, jadi dah terbiasa kan. So, okay. Lagipun apa yang saya berdasarkan pengalaman saya sebelum ni lah sebagai pelajar tahun akhir dan juga sekarang ketika saya menjalankan internship ni, pengurusan stres tu sangat penting sebab disebabkan tanggungjawab kita sebagai student counselling ni kan, kita perlu menyelesaikan beberapa tugasan di mana kita masa jam kredit tu yang perlu kita kumpul tu kan bukannya sedikit, dia beratus-ratus, tapi disebabkan sebelum ni pun kita dah buat praktikum dan kita rasa tu kan susah dan sukar untuk kita selesaikan kan, tapi bagi saya kita still dapat selesaikan on time kan, walaupun pada mulanya susah. Sekarang pun kita perlu waktu internship ni pun kita perlu lebih banyak kumpul jam kredit tu sebab dia lebih banyak dari sebelum ni, di mana kita perlu kumpulkan sebanyak 504 jam. Saya tahu ada yang stres nak cari inisiatif lah macam mana nak kumpulkan 504 jam tu dalam masa berapa bulan? 6 bulan ni kan. Tapi bagi saya lah sentiasa positif sebab sebelum ni kita pernah mengalami situasi seperti ini kan, di mana kita rasa yang praktikum sebelum ni rasa macam mustahil nak habiskan kan, tapi memang tak ada yang mustahil. Last sebab bila ada due date tu kan dapat buatnya. Okay. Perkongsian hari ini saya akan teruskan dengan nombor yang beberapa nombor peratusan yang tertera di skrin, di mana 51.2%. Bagi kamu orang, apa yang terlintas dalam fikiran kamu selepas melihat nombor-nombor tersebut? Okey, nombor-nombor tersebut adalah macam jumlah peratusan itu peratusan apa? Mestilah dia ada kaitan dengan pengurusan stres kan? Mestilah ada kaitan dengan stres sebab program kita ni berbincang, perkongsian dia mengenai pengurusan stres. So, nombor tersebut merupakan peratusan pelajar yang mengalami
stres sepanjang proses pembelajaran secara online di rumah. Bayangkan sebanyak 51,2% pelajar mengalami masalah tekanan. So, dia bukan jumlah yang sikit lah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan seterusnya, ini adalah keratan akhbar yang kami dapat dari beberapa sumber internet, berita harian lah. Kebanyakan dia student mengalami tekanan sepanjang proses pembelajaran PDPR di rumah. Antara faktor yang menyebabkan tekanan itu berlaku disebabkan kurangnya interaksi dengan guru dan juga rakan. Kan kita di rumah, so kita pun tak dapatlah nak interaksi dengan kawan-kawan dan juga guru kan. Ke sini kan pelajar dia meninggal dunia kerana tekanan belajar. So mungkin dia tak dapat menanggung bebanan kerja terlalu banyak kan. Apa yang saya ada cakap tadi sebelum ni kan, yang setiap orang tu dia mempunyai cara yang berbeza untuk hadap stres tu kan. Ada yang kuat ataupun ada yang bukanlah saya kata dia lemah, tapi dia macam tak terbiasa lah dengan perkara baru ni. So ada quote yang sebut macam ni, makin susah kita punya masalah tu, so makin terbiasa kita akan menghadapi dia, sebab perkara tersebut akan berulang kan di masa depan. So dunia sentiasa berputar, ini lumrah hidup. Itu. Okey. Dari keratan akhbar tadi kan kita dapat lihat betapa pengurusan stres tu penting. Sehingga stres tu dapat menyebabkan seorang tu kehilangan nyawa. Untuk seterusnya adalah pengenalan intervensi pengurusan stres. Definisi Antek boleh pergi ke keratan akhbar tadi, saya masih ada benda yang nak jelaskan. Okey, so dari tajuk news ni tadi kan jelaslah yang stres ni sangat-sangat memberi risiko yang boleh menjejaskan, selain dari menjejaskan mental kita, dia juga menjejaskan tubuh badan kan, sehingga kita ni kurang sehat. Apakah pandangan korang tentang stres setelah melihat isi kandungan news ini? Bagi saya lah, pertamanya lah, kalau bagi saya, kita terus jadi takut lah kan selepas lihat dan baca tajuk dia ada mention meninggal dunia kan. Jadi dari sini kita dapat lihat lah, sisi pembelajaran di rumah ni banyak pelajar yang terpaksa menanggung bebanan untuk menyiapkan tugasan dan membuat persiapan menghadapi peperiksaan akhir. Okey. Ini adalah definisi intervensi pengurusan stres, di mana intervensi pengurusan stres tekanan merujuk kepada kelas aktiviti yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau pelajar dan mengurangkan tekanan, terutamanya dalam mengenal pasti punca tekanan atau dengan mengurangkan kesan tekanan ke atas seorang individu. So, bagi pendapat saya lah, sangat pentinglah dalam sebuah organisasi itu untuk menjalankan program macam ni, sebab sekarang kan tengok musim COVID ni banyak juga yang mengalami masalah. Bukan setakat yang kehilangan kerja, tapi yang ada kerja pun banyak mengalami masalah kan.
So, ada yang buat side income lah untuk menambahkan sumber pendapatan. Tapi itu semua mengajar kita lah macam mana untuk survive dalam keadaan macam ni kan. Supaya kita lebih kuat lagi lah. Bukan nak melemahkan kita tapi nak mengajar kita untuk menjadi yang terbaik. Okey. Untuk faktor stres, ini merupakan faktor berlakunya stres tekanan. Ini terbagi kepada 4 lah, iaitu tekanan fizikal, tekanan psikologi, tekanan psikososial dan tekanan psikospiritual. Di mana tekanan fizikal ni dia adalah perasaan ketegangan emosi atau fizikal yang berpunca daripada sebarang peristiwa atau pemikiran yang membuatkan anda rasa kecewa, marah atau gemetar, tindak balas anda terhadap cabaran dan atau macam permintaan macam tu. So, tekanan fizikal ni boleh, sebagai contoh, apa yang dah kita share sebelum ni tadi, yang kes pelajar tu meninggal dunia kan. Bukan kes pelajar tu saja, ada juga yang bunuh diri kerana tak dapat menguruskan stres dengan baik lah, sebab lagipun memang kurang terdedah dengan perkhidmatan sesi konseling kan. Korang tahulah stigma masyarakat ni kan, yang membuatkan segelintir individu tu takut untuk berjumpa dengan konselor. Ada juga yang macam masalah trust issue lah, takut lah, risau nak share masalah tu. Tapi kalau boleh lah, kita harus beranikan diri sebab dalam konseling ni, konselor dia ada etika kerahsiaan tersendiri lah. So, kalau konselor tu berbuat sesuatu yang melanggar akta tu kan, adalah tindakan yang akan mereka dapat. So, sekarang ni lah sebagai konselor tu, kita perlulah banyak dedahkan lagi kepada orang ramai supaya mereka lebih berani untuk kongsi, supaya stigma yang sebelum ni kalau berjumpa dengan konselor tu orang masalah lah, orang yang sakit mental apa semua kan. Okay, next, tekanan psikologi, di mana tekanan emosi pun tekanan kognitif yang terlalu banyak maklumat, rasa masa itu dipercepatkan, bimbang, rasa bersalah, malu, cemburu, tangan, keterikatan, kritikan diri ataupun membenci diri sendiri, tidak dapat dilaksanakan kesempurnaan, kebimbangan ataupun mengalami serangan panik. Dan tekanan persepsi lah, kepercayaan, peranan, macam tu. Seperti yang saya kongsi tadi lah, persepsi kan, kadang-kadang persepsi masyarakat pun dapat menimbulkan tekanan dalam diri seseorang tu. Lebih-lebih lagi kalau terutama dia masalah family kan. Kalau contohlah kan, kalau perempuan tu lepas dia diceraikan oleh suami dia kan, mesti masyarakat tu akan memandang serong dan memandang rendah lah terhadap wanita tu berbanding daripada orang lelaki kan. Selalunya perempuan ni akan lebih dipandang sebelah mata lah. Dan bukan tu sajalah, ada lagi beberapa isu yang menyebabkan mereka sukar diterima untuk bekerja kan. Hal ini menyebabkan mereka sukar mendapatkan sumber pendapatan lah untuk menafkahi keluarga kan. Okay. Ada juga kes yang terjadi di Indonesia tu kan, di mana wanita tu, ada dengar kah? Pernah dengar kan? Yang tahun ni lah, baru-baru ni berlaku, yang dia sanggup bunuh anak dia kan. Sebab terlalu stres lah, ada masalah keluarga dan masalah kewangan. Dia lebih rela bunuh anak dia sebab dia macam tak sampai hati lah tengok anak dia ikut mengalami masalah yang sama kan. So,
Di situ kita dapat lihatlah kalau seseorang yang dah mengalami stres ni kan, dia tak dapat fikir dengan waras. Dia akan buat macam tindakan drastis lah. Mudahkan dia ingat selepas dia bunuh anak dia tu semua akan selesai. Tapi tu tak. So peranan kita sebagai kaunselor ni pentingnya untuk kita membuat program seperti ini supaya lebih mudah untuk mereka mengatasi lebih mudah untuk mereka mengatasi jumpa dengan kita kena dulu. Jumpa dan berhubung dengan kaunselor mana-mana pekerja yang profesional sebelum mereka macam tu lah. Okey, nanti tekanan psikososial di mana masalah hubungan ataupun perkahwinan, pasangan, adik-beradik, anak, keluarga, majikan, rakan sekerja, kekurangan sokongan sosial dan lain-lain. Ancaman yang dirasakan terhadap status sosial, penghargaan sosial, penghormatan, penerimaan kita dalam kumpulan, ancaman terhadap harga diri kita atau ancaman yang kita rasa tiada kawalan. So ke sinilah kita dapat lihat berapa contoh lah yang selalu terjadi dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang tu anak tu ada ibu bapa yang kurang faham dengan situasi anak kan. Macam contoh lah kalau anak dia tu mengalami hamil luar nikah kan, ibu bapa tu macam dia tu yang dah saya tengok lah, macam mereka menambahkan lagi masalah tu daripada menyelesaikan kan. Buat apa nak marah kan dah terjadi. Yang boleh kita buat pun just terima je kan. Takkan kita nak buang tu dah anak kan. Apa-apa pun dia perlukan masa juga untuk orang lupakan. Kita hanya dengar perkara yang tak baik waktu tu saja, tapi lepas tu orang dah tak kisah. Kalau pada pandangan saya lah, daripada kamu buang anak kamu yang satu-satu tu kan, hanya nak tutup cerita dalam masa sebulan tu saja kan. Banyak yang macam tu, tapi dia ikut ibu bapa juga. Sebelum ni pun saya ada mengikuti seorang influencer lah dari Indonesia tu, Farida Nurhan tu. Pernah tengok kan? Dia kan YouTuber juga, YouTuber makanan tu. Dia ada share pengalaman dia kan. Sebelum ni pun dia seorang yang hamil luar nikah, lepas tu ditinggal suami. Lepas tu kan anak dia juga buat perkara yang sama, hamil di luar nikah. So apa yang dia buat, dia tak marah anak dia. Dia just terima saja. Sebab dia tahu boleh buat apa-apa kan. Tapi lepas tu semua pun dalam keadaan baik dan lebih-lebih lagi macam cucu dia tu membawa rezeki kan. Dia pun banyak followers, banyak duit. Macam tu. So satu masalah tu kadang-kadang dia ada hikmah dia berlaku. Mungkin juga kamu man. Okay, next. Sorry. Lalu lama. Tekanan psikospiritual di mana krisis nilai, makna dan tujuan. Usaha tanpa kegembiraan. Bukannya kerja yang produktif, memuaskan, makna dan memuaskan. Okay, dia macam orang tu, betul ke apa yang saya jelaskan ni? Macam dia kerja, walaupun kerja dia tu memuaskan, tapi dalam diri dia tu macam terpaksa lah buat benda tu, dia terrela. Tu yang menimbulkan dalam diri pekerja tu. Sebab tu pentingnya kita jalankan psikometrik berkaitan dengan kerjaya supaya tidak berlaku peristiwa macam ni. Yang kita tengok kan orang tu berjaya kan, dia dapat capai ini, dapat capai itu dalam kehidupan dia.
tapi tiba-tiba kamu dengar dia bunuh diri. Kan? Itulah. Ini adalah aktiviti Padlet, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Anda stres. So, nanti kami bolehlah share link ni dekat YouTube dan kamu pun boleh cuba untuk menjawab dia. Kenali tanda-tanda stres. Saya nak tanya, kamu semua tahu tak apa tanda-tanda stres? Kan selama ni kan selalu je sebut stres. Sikit-sikit bagi tahu yang kita ni stres. Tapi adakah kamu yakin bahawa apa yang kamu alami itu adalah stres? Okey. Ini merupakan tanda-tanda Anda mengalami tekanan emosi. Pertama, gejala emosi ni dia akan seorang itu akan mudah gelisah, kecewa dan murung. Kadang tu dia rasa terharu seperti anda hilang kawalan ataupun perlu mengawal. Mengalami kesukaran untuk berehat dan menenangkan fikiran anda. Itu perasaan buruk tentang diri sendiri, seperti selalu merendahkan diri sendiri lah, rasa diri ni tak ada kelebihan, macam tu. Tak ada confident, kesepian dan rasa tidak bernilai lah, mengelakkan, maksud dia mengelak daripada berkomunikasi atau berinteraksi kan. Sebab kenapa dia mengelak dari orang lain? Sebab dia macam, kan tadi saya dah cakap yang dia rasa rendah diri kan, tak ada confidence, so dia takut untuk berhadapan dengan orang ataupun memulakan komunikasi dengan orang lain. Sebab ni lah orang stres ni dia sukar untuk bagi tahu konselor sebab dia takut untuk dengan orang. Lebih-lebih lagi nak minta bantuan dari orang lain. So mereka tak berani. Mereka risau mereka akan dipandang rendah lah sebab bukan orang lain, sebab diri sendiri dah memandang rendah terhadap kemampuan diri kan. Apalagi orang, mungkin tu yang mereka fikirkan kan. Tapi bagi saya lah, belum cuba belum tahu. Tak apa tu, kalau keputusan yang kita ambil hari ini salah, kita akan jadikan tu sebagai pengejaran juga. So, terus beranikan diri lah walaupun kita rasa tu teraga-raga. Tapi selagi kita tak cuba, tak keluar dari zon selesa tu kan, selagi itulah kita tetap, tahap pencapaian kita tetap sama aja. Itu. Dan tak, itulah sebab tak cubalah kita tak banyak pengalaman kan. Kedua adalah gejala fizikal, di mana tenaga kita akan menjadi rendah, sakit kepala, sakit perut, ciri-birit, sembelit, loya, otot tegang dan lain-lain. Selain itu kita juga akan merasa sakit dada dan degupan jantung yang laju serta insomnia. Insomnia ni macam dia susah untuk tidur. Kehilangan keinginan atau keupayaan seksual. Dia sentiasa gelisah lah, macam telinga berdengung, tangan dan kaki sejuk dan kuat berpeluh. Mulut pun kering dan suka menelan. Aduh, begitu spesifiknya si pembuat slide ini. Saya mau tanya. Terusnya, Bibi, saya mau tanya. Gejala konektif, di mana individu ni dia akan mengalami kerisauan yang berterusan, overthinking, Bibi. mudah lupa dan tidak teratur, dan mengalami kesukaran untuk Bibi. menjadi pesimis atau hanya melihat sisi negatif saja. Macam tadilah, belum cuba belum tahu. Dia tak beranilah keluar sebab dia tengok sisi negatif saja. Dia tak fikir sisi positif yang akan dia dapat jika dia keluar dari zon tersebut. Seterusnya, gejala tingkah laku, di mana perubahan dalam selera makan sama dan tidak makan atau makan terlalu banyak, berlengah-lengah dan mengelak
dari tanggung jawab, peningkatan penggunaan alkohol, dadah atau rokok, menunjukkan lebih banyak tingkah laku gugup seperti menggigit kuku, gelisah. Okay. Jom kita kenali jenis-jenis stres. Yang pertama, distress. Dia bukan stres saja kan? Kalau sebelum ni kita tahu dia tahu stres saja, tapi kita tak tahu jenis-jenis stres. Dia lebih spesifik, detail lagi. Ada beberapa. Distress ni adalah di mana dia menyebabkan kerisauan atau kekhawatiran yang boleh berlaku dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang. So, individu tersebut tidak berkemampuan untuk mengatasi situasi yang dialami, tidak dapat tenang dan prestasi pun semakin turun, boleh menyebabkan masalah mental dan fizikal. So, contohnya lah suami atau isteri yang meninggalkan, memfailkan perceraian, ataupun salah seorang ahli keluarga meninggal, diseksa, diabaikan, konflik dalam hubungan, masalah kewangan, itulah. Okay, next satu. Kedua, eustress. Eustress ni termotivasi untuk fokus, namun mungkin berlaku dalam jangka masa yang pendek saja. Dia termotivasi masa tu saja. Biasanya kan kalau kita ikut program webinar kan, kita ikut program yang motivasi diri lah, apalah kan. So, kita hanya termotivasi waktu tu saja kan. Lepas tu, kembali lagi lah. Rasa stres tertekan tu. Hanya happy masa tu saja. Individu berkemampuan dalam mengatasi situasi yang dialami. Teruja dan dapat memperbaiki prestasi. So, dia ni contohnya lah menerima kenaikan pangkat, memulakan pekerjaan baru, berkahwin, membeli rumah. So, eustress ni kan sebelum ni ada juga program anjuran UPSI kan yang dia cara untuk menukar betul tadi distress kepada eustress kan. Dia stres ni ada jenis, dia ada yang positif dan negatif. So eustress ni dia lebih kepada positif, di mana kamu lebih termotivasi, macam mampu mengalami situasi yang dia alami lah. Seperti yang saya cakap tadi lah kan, kadang-kadang tu cara kita nilai isu yang kita alami tu berbeza. Bagi orang lain tu dia nilai isu tu lebih ke arah negatif, tapi ada yang lain tu dia nilai lebih ke arah positif dan dia jadikan tu sebagai pengajaran lah untuk dia memperbaiki kelemahan diri. So mungkin kalau di masa akan datang tu perkara tersebut berlaku, so dia pun dapat buat persiapan lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah acute stress, di mana stres yang kita hadapi setiap hari. Tekanan terhadap perkara yang berlaku sama pada masa lepas, sekarang dan masa akan datang. Antara simptom stres ini adalah emosi kepada emosi fizikal seperti kesakitan otot, bahagian perut, berpeluh, susah untuk bernafas dan jantung pun berdegup dengan lebih cepat. So, dia seperti stres yang kita alami setiap hari tu, maksudnya yang bekerja awal pagi tu mungkin relate dengan situasi ni, hadapi jam setiap hari kan. So, itulah. Kalau ada kenderaan tu okey lah. Kalau yang tak ada kenderaan tu, seperti inilah simptom dia tadi, susah untuk bernafas, otot lah. Kita perlu cepat sampai ke office. So, saya faham lah. Kedua ni, episodik acute stress, di mana stres berlaku secara berulang kali. Individu berkenaan kurang berkemampuan untuk berhadapan dengan situasi berkenaan, mudah tersinggung, marah dan tension kadang-kala berpunca daripada kebimbangan yang tidak pernah hilang. So, lepas tu chronic stress. Chronic stress ni, individu yang mengalami chronic stress ni dia berada dalam kehidupan yang kucak-kacir seperti masalah rumah tangga, kemiskinan dan kehidupan sekeliling yang huru-hara. Seakan
masalah tersebut tiada jalan penyelesaian. Antara yang merisaukan adalah individu tersebut terbiasa dengan keadaan itu dan mengabaikannya. Akhirnya stres ini akan memakan dirilah secara perlahan melalui penyakit kronik seperti serangan jantung, stroke, kanser. Individu berkenaan juga mungkin akan mengambil tindakan buta tuli seperti mencederakan diri atau membunuh diri. Seperti yang saya kongsikan sebelum ni lah, yang dari Indonesia ni kan, dah parah betul dia punya stres tu saya rasa. Tu yang dia ambil keputusan untuk meragut nyawa anak dia sendiri. Okey, seterusnya kesan-kesan stres. Apa itu kesan-kesan stres? Next. Kesan stres ni, tekanan emosi ni ada dua, iaitu lebih kepada positif dan negatif. So yang positif ni kadang kita akan jadikan isu tersebut ataupun rasa stres tu sebagai motivasi diri, perubahan positif untuk kita meningkatkan kecemerlangan diri, untuk kita belajar untuk lebih berusaha, bersaing dengan diri kita kan. Takkan kita kat situ saja sebab kita dah berani keluar kan. Mestilah kita nak cabar diri kita, adakah kita mampu untuk selesaikan perkara tersebut atau tak. Kalau kita tak mampu, kita carilah kenapa kita tak mampu. So kita cuba lagi dan macam tu. Meningkatkan keyakinan diri. Kalau sebelum ni kan kita takut nak cakap dekat depan, tak apalah salah, biarkan. Janji kita dah buat yang terbaik dan perbaikilah, optimis. Yang negatif dia prestasi menurun. Yang negatif ini kalau kita tak beranilah keluar dari zon tersebut kan nanti macam takutlah, risau, lebih berfikir negatif kesan dia. Kadang-kadang saya pun pernah juga alami kan, kalau saya tengah stres nak siapkan assignment kan, biasanya lah sebab ada kawan saya kan, lepas tu dia akan bagi saya macam idea lah untuk selesaikan masalah tu. Bila bincang-bincang dengan kawan tu kan, saya nampak senang je ni sebenarnya, kenapa saya tak tengok kan. Sebab kita dah stres kan, kita tak nampak pun jalan penyelesaian yang memang dah ada sebenarnya. Sebab kita asyik dalam situasi, dalam emosi tu, kita tak tak fokus dengan, tak dapat fikir dengan rasional lah. Hilang kesabaran diri. Lepas tu rasa bersalah, rendah diri, sensitif, hilang pertimbangan. Ialah rasa bersalah sebab rasa bersalah dengan diri sendiri lah, tak cuba kan. Contohlah kalau kita nampak kawan kita ni dah berani ikut, dah berani menyertai satu program tu kan, kita takut kan, kita risau macam tak nak lah ikut kawan kita tu, serta kan risau nanti sia-sia saja. Tapi lepas kita tengok pencapaian dia kan, dah sertai program tu banyak yang dia dapat kan, mesti dah rasa bersalah dan menyesal kan. Lepas tu sensitif. Okey, seterusnya. Okey, saya akan paskan dengan rakan seperjuangan saya, iaitu Vanida Antek Jalek. Thank you. Okey, dapat dengar suara saya? Okey, hai semua. So sekarang saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan cara-cara mengatasi stres. So, ini adalah beberapa senarai cara tekanan emosi. Pertama adalah melakukan teknik pernafasan. So, itu lebih pentinglah sebelum kita berfikir lebih rasional lah gitu. Kedua, mengenal pasti punca stres. Ketiga, mencari jalan penyelesaian untuk setiap faktor yang menyebabkan anda stres. Dan seterusnya, kalau anda perlukan penilaian skala stres pun, anda boleh berjumpa dengan konselor ataupun psikologi, mana-mana pihak yang profesional lah untuk membimbing anda gitu. So, dekat sini kalau ada sesiapa yang nak kongsi mengenai cara mereka mengatasi stres, sila komen dekat comment section dekat YouTube nantilah. Okay? So
So, ini adalah instrumen psikologi yang selalulah digunakan untuk orang menilai dia orang punya skala stres dalam kehidupan mereka. So, bagi sesiapa yang nak menilai skala stres mereka nanti, boleh tekan link ni. Kami akan letak link ni dekat section komen dekat YouTube nanti. So, bagi siapa yang nak jawab secara manual, boleh tekan link tersebut. Tapi untuk sesiapa yang nak buat secara online, boleh tekan link yang ni. Yang ni pun kami akan letak dekat komen section dekat YouTube. Okay? So, dekat sini akan ada 3 kategori, iaitu low, moderate dan high stress. So, bagi sesiapa yang dah dapat jawapan ataupun skala stres diorang nanti, boleh kontak kami bagi sesiapa yang high stress tu. Okay? Tapi sebelum tu, saya akan mempromosi dululah sesi konseling yang akan kami jalankan nanti. Sebelum kita pergi secara mendalam dalam promosi tu, saya akan menjelaskan kepada anda semua berkaitan dengan sesi konseling individu dululah. So, konseling individu ni ataupun dikenali sebagai psikoterapi ataupun terapi bercakap atau rawatan ialah satu proses di mana klien bekerja secara bersendirian dengan doktor kesihatan mental ataupun dengan contohlah konselor pelatih ke ataupun psikologi macam tu untuk membincangkan segala apa yang membebankan anda lah untuk mencari solusi. Solusi untuk isu yang kamu hadapi sekarang. Untuk sesi konseling kelompok pula adalah satu bentuk konseling di mana sekumpulan kecil orang bertemu dengan keraplah untuk berbincang, berinteraksi dan meneroka masalah antara satu sama lain dengan konselor tadi tu. So, tujuan dia adalah untuk memberikan pelajar ataupun klien tempat yang selamat dan selesa di mana mereka boleh menyelesaikan masalah mereka dengan lebih rasional gitu. Dekat sini juga ahli dapat berkongsi pandangan ataupun cadangan dengan ahli-ahli yang lain dalam mengatasi masalah yang dihadapi masa itu. Okey. Ini kita akan bercakap berkenaan dengan kebaikan menyertai sesi konseling individu ataupun kelompok. First, kita dah terbiasa kot dah dengar etika kerahsiaan di dalam sesi konseling kan. So, itu kita akan kena ikutlah gitu. Seterusnya, bimbingan akan diberikan sepenuhnya kepada anda sehingga anda dapat mencari jalan keluar untuk isu tersebut. Dan pelbagai cara akan dikongsi dengan anda berkaitan dengan pengurusan stres juga. Dan dalam sesi kelompok juga anda dapat bertukar pendapat, cadangan seperti yang saya jelaskan tadi kan. Okay. So, bagi sesiapa yang nak join sesi konseling kami nanti, sama ada sesi konseling individu ataupun kelompok, nanti link pendaftaran ini kami akan letakkan dekat comment section juga. So, bagi siapa yang nak menyertai, boleh isilah Google Form ini dan di akhir sesi nanti kami akan memberi ada memo jam kredit. Okay? Gitu. Dan begitulah dia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita iaitu Cik Bibiana dan juga Cik Vaneda atas perkongsian yang telah dibuat sebentar tadi. Dan sekali lagi bagi pihak kami jawatankuasa program ini ingin memohon maaf atas segala kesulitan yang telah berlaku dan kami akan cuba sedaya upaya untuk memastikan rakaman ini diupload di YouTube dan nanti boleh disaksikan oleh rakan-rakan semua. Dan untuk itu, dengan berakhirnya slot daripada Cik Vanida tadi, maka webinar ini telah berada di penghujung. Dan sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.